Kau Tuat. Yang whiteboard tu dah keluar tak? Whiteboarding in progress. Dah keluar tablet. Whiteboard. Ada ya? Okey, boleh mula lah. Boleh mula digitalizing tablet. Okey, selamat Boleh. petang. Buat. Selamat tengah hari buat semua rakan-rakan. Jadi hari ini saya nak share tentang penggunaan digitizing tablet ni. So, tablet ni bukannya saya baru pertama kali guna, tapi dah lebih dari 4 tahun lebih lah. Sebab sebelum ni saya banyak gunakan tablet ni untuk Photoshop. Sebab saya memang minat dalam penggambaran. Okay. Ini gambar-gambar yang kadang-kadang tu bila saya edit, banyak gunakan tablet ni lah. Okay, contohnya macam gambar manipulasi lah paling banyak. Sebab kita banyak menggunakan tablet ni untuk potong tepi-tepi. Okay. Contohnya contohnya gambar macam ni. Okay. So kalau kita guna mouse nak potong tepi dinosaur ni ataupun gua ni, bukannya mudah. Jadi masa tu saya dinasihatkan oleh kawan-kawan fotografer lah untuk dapatkan tablet ni. Selain tu gambar-gambar yang contohnya macam ni. Okay. Ini saya share dulu lah kejap. Okay, contohnya gambar macam ni. Ya. Okay, jadi gambar ni kalau tengok pokok, lembu semua ni, asalnya adalah seperti ini. Okay. Kalau kita tengok, saya share lagi. Asalnya jadi macam ni. Daripada pokok, potong satu-satu, kerbau, semua ni. Dengan awan-awan sekali. Okay. Sehingga menghasilkan bentuk gambar macam ni. So, apabila berlaku PKP ni, saya dapati bagaimana kalau tablet ini, digitizing tablet ini kita gunakan untuk buat semakan pada paper-paper pelajar kan. Sebab kebanyakan pelajar yang hantar paper through CDOS. Jadi kebanyakannya hantar dalam bentuk format PDF. Okay. So PDF. Okay. Contohnya saya dapat PDF daripada student. Okay. Okay, saya nak jadikan seperti ini. Okay. So macam seolah kita ni pakai pen merah manual lah. Okay, jadi macam mana kita nak gunakan, nak semak kerja-kerja pelajar, menggunakan digitizing tablet, tapi kena ada bersama dengan satu software
yang dipanggil sebagai Acrobat Reader Pro. Okey. Saya rasa kebanyakan tuan-tuan dan puan-puan banyakkannya mungkin ada dalam komputer, belum ada dalam komputer. Tapi tak apa, nanti saya akan share installer dia iaitu Crack-nya. Okey. Nanti saya akan share dalam bentuk zip, nanti tuan-tuan boleh install sendirilah. Okey. Sebab nanti kita akan gunakan ni Acrobat Reader Pro DC. Okey. Sebab nanti kita akan pakai ni bersama dengan digitizing tablet. Okay. Macam mana kita nak gunakan? Okey. Kalau tuan-tuan nak install boleh, saya akan share di area ni Okey, sila ke chat grup ni. Okey, saya akan share di situ dia punya installer dia. Sekejap nanti tuan-tuan boleh tengok dekat bahagian chat nanti. Saya tengah install, tengah upload. Lambat kot. Internet slow ni. Okey, so kita pergi ke tadi. Contohnya saya buka satu kerja pelajar yang dihantar sebelum disemak lagi. Okey. Contohnya macam ni. Okey. So dalam ni kita menggunakan Adobe Acrobat Pro DC. Jadi dalam ni apa yang kita boleh lihat, perhatikan adalah dia ada banyak advantage ya kalau kita pakai Adobe Acrobat Pro ni. Kita boleh create PDF, kita boleh combine, contohnya gambar-gambar JPG, JPEG semua tu, kita boleh combinekan dia jadi satu PDF. Satu lagi kita boleh edit. Okay, edit ni kita boleh add text pada semua yang terkandung dalam PDF ni. Okay. Slow internet. Okay. Dan banyak lagi lah dia punya advantage ni, edit PDF ni. Okay. Kita boleh sign, kalau kita nak letak signature pun boleh. Okay. Itu bahagian edit. Okay. Export, kita boleh export PDF, kita boleh organize pages, send for review, okay. Fill and sign. Kalau enhance scan ni contohnya yang tadi tak berapa terang, kita boleh enhance ya. Itu yang advantage untuk Adobe Acrobat Pro DC. Dia tak sama dengan Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader hanya untuk baca. Okay. Jadi yang saya nak ketengahkan di sini adalah penggunaan komen. Okay. Iaitu komen. Di bahagian komen ini kita boleh lakukan macam-macam Okey, contohnya di sini kita boleh add text, kita boleh apa lagi letak stiker pun boleh. Okay. So saya pergi kepada macam mana kita nak buat semakan menggunakan digitizing tablet ni. So menggunakan Adobe Acrobat Pro DC. Jadi kita pergi ke bahagian pen. Anda nampak bahagian pen ni? Okay. Dan saya menggunakan sekarang ni saya menggunakan tablet Okay. So bila kita gunakan tablet ni, bagi orang yang pertama kali gunakan tablet memang akan kekok dulu. Okay. Sebab nak ambil masa nak sesuaikan tangan anda dengan tablet ni. Okay, macam saya memang dah biasa dah. Okay, contohnya saya boleh buat ni. Tik. Okay. Pergi. Okay. Okay. Macam ni salah. Contoh. Okay. Okay, tik. 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 Ni tak betul ni. Salah spelling ke apa kah? Anda boleh komen. Yep.
Dia dah lambat sikit sebab internet. Tapi tak apalah. Selain daripada penggunaannya ni, tulisan ni, kita boleh letak teks. Contohnya untuk ni, teks ni, sila buat pemutulan. Alright. Okay. Dan pergi lagi bawah, then buat lagi tanda. Okay. Tik, tik. Okay. So macam kita buat sebakan sebiasa lah. Jadi lepas detik mungkin boleh kita letak berapa markah? 10 plus 10. Macam tu. Okay. Jadi ada satu lagi function yang boleh kita pakai dekat Acrobat Reader Pro ni. Kita boleh letak show stem. Contohnya saya nak letak bila saya check ni, saya receive ni. Okay. Okay, complete. Okay, saya letakkan ni. So kita ada macam bukti lah bila kita check ni. Pukul berapa, jam berapa, dia ikut jam dekat komputer lah. Okay, boleh faham tak? Right, dan kalau kita rasa kita nak appreciate budak, kita nak letak stiker contohnya. Okay, jadi kita boleh letak custom stem. Jadi yang ni kita create dulu bagi yang pertama kali. Jadi kita boleh cari dekat mana-mana Google, okay, apa-apa stiker lah. Okay, contohnya saya dah ada ni. Okay, good job. Okay, klik okay. Katakan dalam kategori, saya bagi nama lah good. Good. Saya bagi nama stiker ni terbaik. Okay. Dan saya tandakan, saya letak stiker good. Good job. Jadi bila student nampak ni, seronok dia. Okay, dia dapat good job ni. Dan banyak lagi lah stiker tu kita boleh cari dekat Google banyak. Okay, tinggal nak Google. Okay, contohnya stiker. Okay, pergi image. Sini tuan-tuan download lah. Banyak ni. Kalau rasa nak appreciate kerja pelajar lah. Okay. So hasil macam saya dah buat ni, macam ni. Okay. 20. Jadi senang. Jadi selepas ni mungkin student tak perlulah nak hantar secara manual. Penuh meja kita selama ni. Sampai kadang-kadang di akhir sem ni kita nampak rakan-rakan kita meja dia sampai muka tak nampak. Sebab penuh dengan assignment nak tanda. Tapi sekarang ni kita cuba guna style digital lah. Jadi semuanya adalah mungkin banyak kan tuan-tuan menggunakan CDOS. Jadi tinggal nak download ya. Okay, dan file management tu penting jugalah kalau kita nak terima kerja-kerja pelajar secara digital lah. Jadi itu adalah salah satu yang saya nak share mana penggunaan menggunakan Adobe Acrobat Reader lah. Okay, dan satu lagi yang saya nak share pada ni, tak banyak, sekejap lagi dah nak habis lah, adalah penggunaan Microsoft Whiteboard. Okay. Microsoft Whiteboard ni kita kena install lah. Okay, install daripada Microsoft Store. So contohnya Microsoft Store. Okay. Okay, Microsoft Store. Tuan-tuan boleh klik dekat bahagian window, okay, dekat bahagian bawah kiri, dekat bahagian start.
Okay, search untuk Microsoft Store ataupun pergi ke Google, install dia. Okay. Dan anda akan dapat Microsoft Whiteboard ni. Okay. So bila anda dah dapat install Microsoft Store ni, anda akan lihat apa yang saya pesan ni, tunjuk di mana penggunaan whiteboard ini dalam bentuk digital lah. Jadi selepas ni mungkin tuan-tuan tak perlu lagi bawa marker lah. Bawa tablet je. Okay. So bagi yang siapa ada Microsoft Surface tu senang sikit lah. Sebab dia boleh guna jari apa semua kan. Dan mungkin ada beri pen sekali. Okay. Jadi kalau untuk Microsoft Whiteboard ni, banyak yang kita boleh buat. Okay. Sama ada nak buat lukisan. Okay. Tuan-tuan nak install dulu lah Microsoft Whiteboard. Okay. Microsoft Whiteboard. Okay, tengok saya tulis sendiri pakai designing tablet. Kalau pakai mouse payah Okay, jadi kalau tuan-tuan nak install dulu, saya boleh tunggu dulu lah. Okay. Cuba try install Microsoft Whiteboard. Okay, mungkin tuan-tuan nak cuba dulu. Okay. Try install dulu Microsoft Whiteboard. Di Microsoft Store pergi bahagian Start. Start. Okay. Bawah kiri. Atau Google ya. Okay. Mungkin tuan-tuan nak cubalah. Cuba menggunakan mouse pula. Kalau jadi tablet ini terserah kepada tuan-tuan sama ada perlu ke tak perlu gunakan tablet ni, itu adalah atas pilihan sendirilah. Kalau rasa macam nak nampak macam profesional kat dalam online learning ni. Okay, sebab kita bila guna tablet ni dia tulisan dia agak smooth lah daripada kita guna mouse. Okay. So dah install kah Microsoft Whiteboard? Okay. Okay, install dulu. Saya boleh tunggu. No problem. Oi. Dia kan biru kan? Ni. Pun logonya, ikonnya teh. Microsoft ya? Microsoft Whiteboard ya. Oh, Whiteboard ya. Okay, Microsoft. Microsoft Store. Microsoft Store, yes. Okay. Pasal Store. Inisial. Microsoft Whiteboard. Tengok. Yes. Install dulu, then launch. Install yang pergi get ya kan? Share screen. Buat share dah. Microsoft Whiteboard. Share screen. Share screen ni. Microsoft Whiteboard. Baru yang nak install. Oh, yang nak install Okay. Macam mana share screen ni? Share screen. Yang tu. Oh ni. Tu. Ada tak dekat Microsoft Store? Microsoft Store, type di bahagian Start. Okay, search. Install dulu dan launch.
Microsoft Store Tab kat bawah. Microsoft Store. So software ni free Microsoft bagi tak ada charge ni. Jangan risau, tak ada pemotongan kredit. Get kan? Hmm. Ah. Okay. Get free Non. launch. Macam saya sudah install, jadi dia ada perkataan launch. Oh. Kalau kau Dia sekali install lah kan? Sekali install ya. So tadi siapa yang nak software Acrobat Reader DC, boleh ambil dengan saya lah. Saya ada crack dia. So boleh install lah. Untuk yang penyemakan tugasan student tadi tu. Saya ada installer ya. Adobe Acrobat DC. Siapa yang pernah install Office 365 memang dia bagi sekali lah. Siapa yang ada problem? Dah install kah? Dia kecil je file. Oh, Tak besar. hanya step lah, nak install. Tak. Pergi Tanya Microsoft tadi je, Store. lepas tu terus. Terus launch. Apa dia? Pengiraan. lukis dari larang kan? Lukis. Oh, demo. Okey, saya teruskan Okey. So kalau first guna dia akan paparkan untuk dia macam ni lah. Okey, kosong So create new whiteboard. Okey. So create new whiteboard. Jadi akan keluarlah satu skrin putih lah. So kalau tuan-tuan pergi ke bawah ni, dia ada banyak black pen, ada red pen, blue pen, green pen. Ada jenis yang rainbow ni. Rainbow ni dia macam ink dia campur-campur. Okay, nanti kita kenal satu-satu lah. Yang satu lagi highlighter. Okay, dan pemadam. Okay, ruler. Ruler nanti saya akan tunjuk. Okay. Okay, dah masuk ke bahagian ni tak?
bahagian square screen putih ni. Oh. Ruler je ni. Ni. Ah, Ruler je ni ulang. apa dia? Ruler ulang. Ruler? Oh. Okey. Ruler ni nanti saya ceritalah. Dia ada cara dia nak guna dah lah. Pusing ke? Kan pusing ke? Sebab ruler ni dia bagusnya kita bila kita lukis line. Okey, contohnya Oh, dia ada kerik ni. kalau kita guna ruler ni. Okey. Okey. Oh, okey. Okey. Dia boleh pusing tu. Boleh pusing tapi kena pakai tablet. Tablet juga Tablet jadi kita boleh pusing macam ni. Tapi ini tak boleh. Okey. Oh, dia bukan klik atas ruler tu pusing, tak boleh. Tak boleh. Oh. Kita dah try lah, tak boleh. Okay. Tak boleh pusing kemarin. Okey, kalau tuan-tuan nak clear kan, okey. Klik pada bahagian kanan. Ada satu menu ni yang ada 3 garis setting menu. Contohnya kita dah mengajar ni, okey, clear canvas. Jadi dia can clear. Okey. So mungkin tuan-tuan boleh cuba guna mouse lah tanpa menggunakan tablet. So ada beza dia. Kalau tuan-tuan nak cuba gunakan tablet boleh datang tempat saya lah. Contohnya okey, jadi pen ni kita boleh ubah ketebalan dia. Okey, dekat bawah dekat bawah. Okey, kita boleh ubah ketebalan dia. Sama ada nak guna halus, nak guna medium, okey, paling besar sekali pun ada. Ikut kesesuaian tuan-tuan lah. Contohnya Stuart, okey, ini halus. Okey. Okey, cuba guna pen warna merah pula. Boleh tak guna mouse? Okay. Mungkin nak guna pen warna biru. Okay, yang satu lagi pen yang menarik dia adalah rainbow. Rainbow ni dia bercolour sikit. Macam ni. Untuk mewarna tu kan? Untuk mewarna. Jadi kalau kita nak ubah ketebalan, contohnya ni. Whiteboard. Okay, contohnya okay. Nak colourful lah ni. Jadi saya guna tablet ni senang sikit lah nak tulis. Okay. Sama juga yang sebelah ni, yang dipanggil Galaxy Pen pun sama juga. Okay. Jadi kita boleh membuat satu pengajaran yang menggunakan whiteboard secara digital menarik lah. Macam Sparky juga lah dengan student ni. Okay, jadi kalau nak padam ataupun nak highlight pun boleh. Kita klik highlight. Okay. Highlight kita boleh pilih nak color apa, kuning. Okay, kuning. Nak pilih besar. Niza. Nawawi warna kuning. Okay. Contohnya lagi highlight warna hijau. Khusus online. Dia macam highlighter lah. Lepas tu kalau kita nak padam, guna eraser sebelah. Okay. Jadi eraser kita boleh padam. Senang. Padam semua.
Padam semua, clear, pergi sini, clear canvas. Oh, Dia buang semua. okay. Clear canvas. Mudah ya. Jadi kalau nak buang satu-satu tu boleh guna eraser dia lah. Okay. Tu boleh padam sikit-sikit. Okay. So balik kepada ruler tadi ni. Ruler ni kita tak boleh nak pusing. Dia cuma 45 je. Okay, sebab apa? Sebab dia memerlukan penggunaan tablet yang macam Microsoft Surface. Di mana kita menggunakan touching, menggunakan tangan jari, kita boleh pusing ruler ni ikut suka. Tapi kalau guna tablet ni tak boleh. Okay, dia tak fungsi. Jadi kalau tuan-tuan nak lihat macam mana pengguna ruler ni, mungkin boleh lihat di YouTube ada. Okay. Dia boleh pusing ruler ni 360 je. Ikut kesesuaian lah. So penggunaan ruler ni, kalau bagi orang yang buat main graph apa semua ni, dia boleh okay. Pindah lagi. Dia lurus ikut ruler. Macam tu. Okay. Tapi kalau tak ada Microsoft, kalau tak ada laptop yang Microsoft Surface, ada susah sikit lah. Tapi kalau siapa yang ada tablet, contohnya Samsung Galaxy Tab ke, tablet ke, dia boleh pusing benda ni. Ruler ni. Kalau tak, cuma kekal 45 darjah. Jadi saya tak berapa gunalah ruler ni. Sebab kebanyakan yang saya mengajar ni main tulis je. Dan lukis. Okey, sebelah lagi adalah lasso. Lasso select. Lasso select ni kalau kita nak select, contohnya ni. Okey. Contohnya saya nak delete ke, nak copy ke, okey. Dia akan ambil. Okey, copy. So macam itulah, copy. Tapi saya tak banyak gunalah lasso ni. Dan kita boleh guna mouse untuk gerakkan kita punya yang kita dah tulis ni. Sama ada nak gerakkan teks, semua teks pun boleh juga. Satu. Kita boleh guna mouse. Gerakkan. Okay. Naniza. Jawawi. Okay, saya sudah makan. Orang Sabah cakap, saya makan sudah. Okay. So, itu adalah antara penggunaan yang menggunakan pen. Okay. Dan satu lagi yang kita boleh gunakan dalam Microsoft Whiteboard ni adalah kita boleh add sama ada teks. Okay. Ataupun image. Image. Contohnya tadi kita ada image dalam komputer kita. Mungkin kita nak letak gambar yang kita gunakan untuk rujukan mengajar lah. Contohnya saya nak letak gambar okay. So kita boleh ubah ni. Kita boleh letak image. Okay. Ini gambar yang kita dah siap ada lah dalam komputer. Okay, kalau tuan-tuan memerlukan mungkin daripada Google atau apa, okay, kita boleh gunakan Bing Image. Okay, Bing Image ni kita boleh search. Contohnya saya mengajar hidrografi. Nanti dia akan tunjuk lah. Mungkin kita perlukan gambar daripada ni. Masukkan. Dia siap lah cari. Tapi kena connect internet lah. Itu Bing. Bing Image dengan Image. Image adalah untuk yang sedia ada dah dalam komputer. Bing Image kalau kita nak pakai Google cari. Okay. So satu lagi yang menarik adalah kita boleh masukkan PDF, kita nak masukkan Word document pun boleh, dan PowerPoint document dalam whiteboard ni untuk digunakan secara bersama lah. Okay, contohnya saya masukkan yang ni. Kita nak tunjuk yang ni.
Okey, saya tarik ni. Okey, PDF. Okey, kita boleh zoom out, zoom in gunakan mouse yang di tengah tu, ada roda tu. Okey, kita boleh zoom out, zoom in. Jadi kita boleh masukkan PDF, kita boleh masukkan PowerPoint, okey. Kita boleh masukkan Word document. Sambil mengajar-ajar tu kita tunjuk, mungkin nak tunjuk nota sikit-sikit lah. Kita boleh rotate ni rumah. Gunakan ni. Ruler. Oh boleh Oh tu tak tahu pula. Oh yeah. Okey. Baru saya tahu ini Nizam yang bagi tahu lah. Ruler ni kita boleh rotate menggunakan scroll pada mouse kita contohnya macam ni, kita nak lukis graf contoh Okey, ambil pen. Okey, jadi kita tak perlu ruler. So mungkin kita nak ubah ni kepada 90 degree. Okey. Okey, lukis graf. Okey. Dia bagi angle. Ada bagi angle. Oh, ada angle. Okey. Oh, betul. Saya bagi angle sekali. Tengah tu punya angle. Pemantaian. Okey. Oh, senang lukis ni. Okey. Saya tunjuk lagi sekali menggunakan ruler. Klik ruler dan anda boleh pusingkan ruler ni menggunakan scroll wheel pada mouse. Dan kita boleh tarik ruler ni pergi kat mana kita nak lukis. Contohnya 90 darjah. Dan ambil pen tadi, pilih pen. Nak tebal berapa contohnya, kalau kita nak tebal, lukis satu tepi ikut ruler ni. Okey. Dan pusing. Sebab tu kalau kita guna tablet yang tablet macam tablet kan, kita boleh pusing ruler tu macam ni guna tangan Jadi kita kena guna scroll wheel. Okey. Dan lukis. Ini macam ni. Okey. Itu dia. Ruler ada lagi yang lost. Okey, klik ruler, guna scroll wheel dan pusing. Ruler anda akan berpusing. Scroll wheel Okay. So, lepas ni tuan-tuan boleh buat lukisan lah. Lukis siapa yang mengajar pakai graf apa semua tu. Okay. So, saya tarik dulu yang ni. Pakai yang ni. Okay, pandang ruler. Okay, kalau tuan-tuan pergi ke bahagian kanan tadi tu. Okay, nampak tak ada ink to shape ni? Ada tak? Ink to shape. Jadi yang ni tak aktif kan? Okay, cuba aktifkan ink to shape. Okay, ink to shape. Okay. So apa penggunaan ink to shape ni adalah bila kalau katakan kita nak lukis segi empat Contohnya saya nak lukis segi empat macam ni. Oh, teruk lukisan ni. Segi empat tutup kan. Dia tak kena. Lagi sekali. Aktif tak? Kita buat. Tak jadi Dia sepatutnya kalau saya ink to shape tu, dia akan buatkan kotak tu betul-betul segi empat. Kalau saya buat bulat pun dia akan buat betul-betul round, tapi tak jadi. Dia akan buat circle lah. Dia kan sekatakan shape tu. Oh. Syarat dia kena tutup kan, kena close tu. Kena close tu mungkin. Saya try lagi Boleh tak? Boleh jadi tak? Kalau kita lukis segi empat, kita lukis tak cantik, tapi dia ni jadilah.
Kalau kita buat bulatan, dia akan jadi bulat. Kalau kita buat segitiga, dia akan buat the into shape tu. Inclusive, eh? Kalau rectangular, okay, senang ya. Ini Baru bulatan. separa bulatan. Tak jadi. Oh, dia tak ada nak baca. Tak jadi. Okay. Tak jadi juga. So into shape lah. Okay. Satu lagi adalah into table ni. Okay, kalau kita aktifkan into table, kalau kita nak lukis table Row dengan kolom kan. into table, kalau kita nak buat table, contohnya segi empat macam ni. Tak jadi. Berapa row balik. Tadi jadi. Into table. Tak jadi, tak jadi. Dia kena buat beberapa row kan. Okey. Beberapa row dia kerja di sini. Aku buat 2 row. Jadi. 2 kolom. 4. Clear dulu. Tapi kena gitu kan. Tengok, ada saling kan. Masa tunggu. Tak boleh, dah ada tunggu. Ni. Tak jadi. Tak jadi segi empat ni. Saya pun tak faham. Tak jadi segi empat ni. Objek snapping tu off. Sebab dia akan display snapping baru dia akan jadi. Objek snapping. Open. Ya. Tak jadi juga. Table lah. Table lah. Apa tak jadi ya? Alah. Okey, jadi itu antara penggunaan Microsoft Whiteboard-nya. Okey. Dan segala apa yang kita dah buat tadi, okey, contohnya apa yang kita dah buat, dah kita dah present, okey. Kita dah bagi kat student, okey. Mungkin ada student yang tak hadir pada hari tu. Okey, don't worry. Apa yang anda tulis itu anda boleh save. Okey. Dan anda boleh share mungkin ke WhatsApp ke mana yang satu student yang tak hadir. Okay. Jadi jangan risau. Okay. Dan mungkin esok tu nak balik semula mengajar menggunakan screen whiteboard yang kita dah guna semalam. Okay. Jadi kita boleh buka balik. Okay. So don't worry. Dia takkan hilang. Jadi kita tak adalah nak tunggu student, dah salin semua. Okay, kita boleh share benda yang kita dah ajar kat whiteboard tadi kepada student yang mungkin tak sempat nak salin. Okay. So itu adalah antara penggunaan digitizing tablet. Okay. Dan mungkin tuan-tuan bertanya, Cik Stuart berapa harga dia? Okay. Mungkin harga dia kalau dia ada banyak dalam, contohnya kalau Shopee ni sesi meracun kalau termakan, minta maaf Okay. Jadi tablet ni dia ada banyak dia punya pengeluar Okay. Macam saya dulu memang daripada dulu menggunakan jenis Wacom.
Bagi masyarakat. Okay, Wacom. Sebab tablet ni gantung pada bajet tuan-tuan lah. Kalau dapatkan yang murah pun boleh juga. Tapi saya tak rekomen sangat kalau yang terlalu murah tu. Kadang-kadang kalau kita dah beli nanti bila pakai serupa macam pakai mouse lagi sedap kan. So lebih baik sebelum beli tu buat tengok review tu. Banyak dekat YouTube. So tablet ada yang murah, ada yang bawah daripada 100 pun ada. Okay. Yang jenis model Huion ni boleh juga, boleh tahan. Okay. Dia antara pengeluar yang selepas Wacom. Jadi Wacom sekarang ni adalah yang leading seller dia lah untuk digitizing tablet ni. Jadi tak payahlah nak beli 1,007 semua ni. Okay. Dulu saya beli yang saya punya ni pun dalam 200.5. Jadi sekarang ni banyak dah turun harga. Okay. Ada yang 238. Okay. Jadi bergantung kepada bajet tuan-tuan. Okay. Jadi sebelum beli tu tengok review tu tengok dekat YouTube. Okay. Satu lagi kalau tak nak guna Microsoft Whiteboard, kita mungkin boleh gunakan satu lagi. Yang ni kita boleh type dekat bahagian Google, classroomscreen.com. Ini adalah satu alternatif untuk whiteboard lah. Okay. Bila tuan-tuan dah pergi ke classroomscreen.com, okay, then launch a new classroom screen. Jadi yang ni kita boleh pakai secara online tanpa dikenakan apa-apa bayaran dan akan keluar macam ni. Ni sama jugalah whiteboard, cuma dia banyak feature lah. Kita nak letak kalender, okay, jadi kita tak perlu risau. Dekat whiteboard kita boleh letak kalender, boleh letak clock. Nanti tuan-tuan explore sendirilah, clock. Okay, contohnya kalau ada stopwatch ni. Stopwatch ni sesuai kalau kita nak buat quiz contohnya. Okay, semua kita akan mulakan quiz 10 minit. Okay, start. Jadi student boleh tengok dia punya masa dia berapa lama dah dia ambil. Okay. Satu lagi feature yang kita boleh gunakan teks. Okay. So teks kita boleh tuliskan. Okay. Macam ni lah. Okay. Macam whiteboard juga. Dan satu lagi adalah QR code. QR code kita mungkin nak share sesuatu menggunakan web link, tapi kalau kita bagi kat student dia jadi panjang. Alamak, panjang betul lah link Cik Stuart bagi ni. Jadi kita boleh gunakan QR code ni, kita copy. Mungkin saya nak share Wacom's price ni. Jadi saya copy yang link ni dan saya bawa ke classroom screen dan saya testkan. Okay, dan minta student scan pakai handphone daripada tempat duduk dia. Jadi dia akan terus pergi ke yang ni. Okay, yang saya dah share link tadi. Jadi senang. Jadi kita tak perlulah nak type dia punya link panjang-panjang ataupun kita nak tunjukkan student nak pergi ke link ni. Jadi kita minta student keluarkan handphone dia, snap. Okay. Mungkin kita nak buat juga dalam kelas ada satu feature lagi iaitu random name. Random name ni, okay, jadi saya tutup dulu ni. Clear. Okay, random name ni yang ni tuan-tuan. Mungkin saya letak nama Niza. Okay, Niza je. Okay. Okay. Zawawi. Okay, ini nama-nama student kita dah siap letak dalam ni. Okay, contohnya kita nak buat satu soalan kuis secara verbal lah. Nak tanya student. Tapi kita nak pilih secara rawak tu macam mana. Jadi kita boleh guna ni. Choose. Siapa kena? Zawawi lah. Okay, Zawawi. Macam ni lah. Okay. Jadi menarik lah. Kelas jadi menarik lah. Jadi itulah. Intuitif lah. Siapa yang kena. Okay, kita pilih. Okay. Jawab soalan. Macam tu lah. Sama juga dice. Okay. Dice pun lebih kurang sama macam ni. Siapa nombor ni? Okay. Itu pulang pada tuan-tuan lah macam mana nak buat. Okay. Dan salah satu lagi yang tentang classroom screen ni juga kita boleh ubah background. Contohnya kita boring lah pakai pakai white screen. Jadi kita boleh ubah. Nak jadikan pengajaran menarik. Nanti dia akan ubah belakang ni white ni jadi background dia pandukan apa yang kita tukar lah. 4 minit. Okay.
Sekejap lagi dah siap dah. Dia lambat internet ni. Nanti ditukar tu. Nanti dah tukar. White screen tu dia jadi Menarik kan? menarik. Oh, kan? Okay. So, dan satu lagi yang feature yang menarik ni adalah sound level. Okay, sound level ni kita boleh set. Kita guna sound level ni adalah untuk mengawal kelas kita. Siapa suara mungkin melebihi 4, nanti dia akan bagi sound lah, signal kepada alarm lah. Dia kata kelas selalu bising. Macam tu. Jadi kita boleh tengok sama ada kelas kita terlalu bising atau tidak, dia akan bagi level. Jadi kalau terlebih daripada ni, dia akan bagi warning lah dalam bentuk alarm lah. Okay. So classroom screen lah. Okay. So ni terpulang pada tuan-tuan untuk nak explore yang ni. Okay. Tapi okey juga kalau penggunaan Microsoft Whiteboard pun dah okey jugalah. Lagi senang nak pakai. Dan dia adalah free. Okay. Microsoft screen. Okey, boleh Okey, dah. Jadi terima kasih untuk perhatian tuan-tuan. Selamat mencuba. Okey, terima kasih Mr. Stuart atas penerangan penggunaan tablet tadi. Okey. So kita boleh guna mouse juga So next kita nak pergi ke sesi yang keempat. So kena hang out lah yang sesi ketiga ni. Kita nak masuk sesi keempat. So kita nak guna PowerPoint untuk sesi PNP kita. Buat video, slide, kita jadikan video untuk kita share link dia kepada pelajar lah. Next kita log out semua, hang out dan log in semula dalam, join semula dalam sesi yang keempat. Okay. PowerPoint with audio narration. Okay, boleh hang out semua Boleh aku set lain. Alright. Siapa yang bagi tahu? Saya. Okey, untuk yang masih belum log out tu kita bila habis sesi, contohnya tadi Stuart dia buat kelas, kita bolehlah kita boleh kita boleh stop lah. Ada gambar Niza ni belum habis lagi Niza. Okey, kita boleh stop kita punya recording. Okey, nanti recording ni akan ada satu tempat lah dekat stream, Microsoft Stream nama dia. Kita boleh ambil kat sana. Stop recording. Okey. Okey, stop recording.